Tujuan berkawan. Yang pertama, untuk membentuk seseorang individu supaya bermegah dengan tata tertib, cergas dan taat setia. Yang kedua, untuk membentuk individu supaya bekerjasama di dalam satu kumpulan. Berkawan secara asasnya adalah untuk membentuk tata tertib di dalam pasukan tentera, dan panduan tata tertib semasa peperangan adalah berdasarkan kepada kawat yang diperbaiki berkali-kali. Kebiasaannya, apabila kejayaan tercapai tak kira di mana tempatnya, maka upacara perbarisan akan dilaksanakan demi kepentingan untuk menyatukan semua tentera sebagai satu keluarga. Apabila mengajar berkawat, hendaklah diterangkan apakah sebab-sebab berkawat itu. Berkawat sangat-sangat dikehendaki di dalam tentera bukanlah sebagai satu hukuman bagi tujuan mendera, tetapi untuk membina tata tertib dan darjat pada satu-satu kumpulan. Adalah menjadi tugas utama bagi setiap individu supaya mempercayai kepada diri sendiri dan sentiasa bertata tertib. Berbaris. Jurulatih hendaklah menentukan ataupun memeriksa pakaian skuadnya. Jurulatih hendaklah menegur segala kesalahan yang telah dibuat serta memperbetulkan kesalahan tersebut sebelum kawat dimulakan. Bagi pergerakan keluar dan masuk pelatih semasa di dalam barisan, jurulatih hendaklah memastikan para pelatih itu meminta kebenaran, iaitu menyatakan dirinya pada jurulatih supaya mengizinkan pelatih tersebut untuk masuk dan keluar baris. Di dalam padang kawat, tidak dibenarkan sama sekali untuk pelatih berjalan sambil lewat selain daripada pergerakan berkawat. Perancangan pelajaran yang hendak diajarkan itu hendaklah disediakan sebelum mengajar. Selepas tamat pelajaran pada hari tersebut, hendaklah membuat pergerakan bersurai bagi memberi hormat kepada jurulatih ataupun pegawai yang mengambil bahagian pada hari tersebut. Petua-petua ini adalah ditujukan kepada mereka yang mengajar dan belajar berkawat. Mereka itu hendaklah mengetahui petua yang akan diterangkan nanti. Tujuannya untuk melatih mereka-mereka yang bakal menjadi jurulatih kawat ataupun kepada jurulatih itu sendiri. Sifat-sifat seorang jurulatih. Yang pertama, kesabaran. Seseorang jurulatih perlulah mempunyai sifat kesabaran yang tinggi. Jurulatih perlulah mengawal kemarahan dan mengelakkan daripada bersikap panas baran semasa mengajar kawat. Yang kedua, ketabahan dan bersungguh-sungguh. Jurulatih perlulah bersikap bersungguh-sungguh dan sentiasa tabah dalam mengajar kawat. Jurulatih perlulah sentiasa menegur setiap kesalahan yang telah dibuat oleh para pelatih bagi membina kemahuan untuk belajar. Yang ketiga, kemahuan. Seorang jurulatih perlulah bersedia. Jurulatih dan skuad perlu menganggap bahawa mereka adalah berada di dalam darjat yang tinggi. Jangan berpuas hati, melainkan yang terbaik. Yang keempat, peri kemanusiaan. Seseorang jurulatih perlulah memahami segala kesukaran dan masalah yang terdapat di dalam skuad mereka. Berilah pujian kepada para pelatih apabila mereka membuat kebaikan. Akan tetapi, elakkan terlalu bergaul dengan para pelatih. Yang kelima, berakhlak. Seseorang jurulatih perlulah sentiasa cergas, kemas serta sentiasa mengawal skuad dengan baik. Yang keenam, kepercayaan kepada diri sendiri. Seseorang jurulatih perlulah mempunyai fikiran, iaitu saya mesti boleh buat dan saya akan memberi petunjukan yang baik sekali, bukan sebaliknya. Tauladan. Para pelatih akan selalu mengikut tauladan seorang jurulatihnya. Oleh itu, seseorang jurulatih perlulah menunjukkan tauladan yang baik kepada para pelatih. Apabila seseorang jurulatih mengawatkan pelatih, seseorang jurulatih perlulah memastikan para pelatih sentiasa berdiri dalam keadaan sedia di dalam skuadnya. Apabila bergerak sama ada berpusing ataupun berjalan, seseorang jurulatih perlulah menunjukkan pergerakan yang betul. Seseorang jurulatih perlu menentukan skuadnya, membuat pergerakan seperti kemahuan mereka. Jangan menggunakan perkataan maki. Pastikan pakaian seseorang jurulatih tersebut sentiasa kemas dan segak. Jangan terlalu gopoh dan cepat menggelabah. Jurulatih yang baik.
Untuk menjadi seorang jurulatih yang baik, anda hendaklah: yang pertama, mestilah sentiasa cergas. Yang kedua, boleh mengajar dengan betul. Yang ketiga, boleh membuat semua pergerakan dan pertunjukan dengan betul. Yang keempat, boleh membentulkan kesalahan dengan cepat. Yang kelima, boleh memberi hukuman dengan jelas, betul dan terang. Dan yang keenam, jangan berpuas hati melainkan yang terbaik.